Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Ya. Dan Qarun dan Fir'aun dan Haman. Takdirnya ataupun kata kerjanya ialah dan kami binasakan ahlakna Qarun ya wa Fir'aun wa Haman. Maknanya sebagaimana Allah telah membinasakan Ad wa Thamud, maka Allah juga telah membinasakan Haman, dan Allah telah membinasakan Qarun dan Fir'aun dan Haman. Kalau kita tengok di sini, nama-nama ini adalah dikatakan nama-nama penting, ya, nama-nama penting yang bertembung dengan perjuangan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kenapa kalau nak diikutkan, tentulah Fir'aun tu mesti nombor satu. Itu barulah diikuti oleh Haman, itu barulah diikuti oleh Qarun. Tapi kenapa Qarun dikedepankan? Jawabnya adalah Qarun ini adalah sepupu Nabi Musa, dan asalnya dia adalah pengikut Nabi Musa. Sehingga akhirnya dia melakukan penentangan terhadap Nabi Musa. Maknanya penentangan ini lebih berat berlaku apabila ianya orang yang hampir dengan pejuang sendiri. Ya, ianya penentangan itu berlaku datangnya daripada orang yang hampir dengan Nabi Musa. Asalnya dia adalah daripada kaum Musa alaihissalam. Asalnya dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Musa yang setia, Qarun ni. Sehingga apabila ia sombong mendapat kekayaan dan akhirnya dia bersekongkol dengan Fir'aun, dan dia pula menjadi penentang kuat kepada Nabi Musa, dan Allah Ta'ala letakkan dia nombor satu pula. Handalnya dia tu lebih daripada Fir'aun sebab handalnya dia tu lebih daripada Fir'aun kerana dia tahu selok-belok Musa alaihissalam. Dia tahu maknanya apa yang di dalam perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya berdepan dengan pembelok ini lagi teruk daripada orang yang asalnya memang penentang. Ini dia asalnya memang dalam perjuangan, sama-sama ngisi borang, sama-sama ngisi memang dulu sama-sama dengan usrahnya, dengan tamrinnya, ikut program sana program ini. Tiba-tiba tengah hampurnya ada sidang wartawan, ya, ada press conference, dia belot, dia khianat, dan dia tahu segala selok-belok yang ada di dalam perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Yang ini menunjukkan bahawa penentangan daripada orang yang hampir lagi berat. Sedangkan Fir'aun itu memang penentang, tetapi dia tidak pernah berada bersama dalam perjuangan, ya, maknanya Nabi Musa alaihissalam. Ini diberitakan di dalam suratul Qasas, ya tuan-tuan. Kalau tengok dalam suratul Qasas ni, surah sebelum Al-Ankabut, ya, sebelum Al-Ankabut ada namanya suratul Qasas ayat 76. Ya, ayat 76 dikatakan inna Qarun kana min qaumi Musa. Ayat 76 daripada suratul Qasas dikatanya Qarun ini asalnya adalah sebahagian daripada Musa alaihissalam. Fa bagha alaihim, tiba-tiba dia melampau batas melawan, ya, pengikut Nabi Musa. Ya. Kemudian kuncinya kerana apa? Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanul bil usbati ulil quwwah. Kuncinya ialah
apabila dia dikurniakan kekayaan-kekayaan yang didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak usah, nanti kamu tak dapat bertahan berdepan dengan ujian kekayaan. Dah, dia kata, usah lah risau. Ya dah, ada. Ya, ada, tak ada ke mana larinya. Nabi Musa tidak melayan permintaan dia supaya doakan Qarun ni kaya. Lama kelamaan jumpa lagi, ya, masih lagi jadi pengikut Nabi Musa. Minta wahai Nabi Allah, kepada Allah, minta lah, ya saya ni kaya, ya dia. Jangan, ya, kamu nanti tak boleh nak bertahan dengan ujian kekayaan. 3 kali minta. Sampai akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dan bila berdoa sehingga akhirnya dikatakan dia kaya cukuplah. Di sini dikatakan bahawa mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia kata the treasures that of which the keys would have been a burden to a body of strong men. Maknanya kekayaan yang ada pada Qarun ini, kunci-kuncinya menjadi suatu beban yang terpaksa dipikul oleh orang-orang yang kuat, menjadi burden to a body of strong men. Maknanya bagaimana punya banyaknya kunci, tak larat ngangkutnya, tak larat nak ngangkutnya, kecuali kena orang yang kuat je mengangkut. Maknanya kunci-kunci khazanah dia, kunci-kunci khazanah. Jadi begitu sudahnya dia menjadi sombong, dikatakan idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kaumnya menasihati dia, jangan sombong, jangan sombong, Allah tak suka kepada orang yang sombong. Kemuncak kesombongannya bila mana di tengah-tengah padang pasir dia membina istana yang mempunyai 7 anak sungai. Dia kata kalau syurga ada 7 anak sungai, saya pun boleh bina 7 anak sungai. Tu maknanya kesudahannya, dia punya sombongnya. Dia tengah-tengah padang pasir itu dia membina 7, maknanya 7 istana dengan 7 anak sungai. Allah Ta'ala tenggelamkan dia pada hari perasmian. Hari maknanya motor rebel tu. Hari motor rebel tu maknanya dia tenggelam. Lepas dia motor rebel masuk fa khasafna bihi, maknanya kami tenggelamkan dia, kami tenggelamkan dia pada hari tersebut. Itu maknanya kita kata benda yang jauh berlaku daripada laut Qalzum. Fir'aun, Haman tenggelam di laut Qalzum, laut Qalzum dekat Sinai. Tapi yang dia ni tenggelam hala ke, maknanya kita kata hala ke perkampungan. Hala maknanya kita kata bukan di Qahirah, tetapi makna terpaksa pergi ke dalam lagi, di padang-padang pasir ke dalam. Hala ke Libya, maknanya hala ke barat, hala ke barat, maknanya dia tenggelam di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana besar dan luasnya maknanya istana ini, sehingganya kita tadi maknanya kalau dari sini ke Sungai Siput, tak habis lagi. Maknanya kawasan kekayaan dia tu dari sini ke Sungai Siput tu tak habis lagi. Kita naik kenderaan tu, lalu ikut tasik Qarun tenggelam ni, tasik Qarun tenggelam ni, dari sini ke Sungai Siput tak habis lagi kekayaannya. Bagaimana dia tenggelam. Dan almarhum arwahnya Ustaz Yusuf Ismail bercerita pada kita di sini, ingat lagi bagaimana kawannya bersama dengan dia pergi ke tasik Qarun. Kawannya tadi naik perahu, kebetulan di tasik tu memang ada perahu, dia beza sikit. Kalau Bahrul Mayyit, laut mati tempat Lut, memang tak ada ikan. Tapi yang ini ada ikan, ada hidupan. Di tengah-tengah padang pasir itu tiba-tiba ada tasik yang ada hidupannya. Kalau di tempat yang kaum Lut itu tak ada.
Sebab tak mampu ikan untuk maknanya hidup dalam kepekatan, kemasinan yang luar biasa itu, ya, tak boleh. Maka yang ini ada. Bukankah Ustaz Yusuf Ismail bercerita kepada kita bagaimana bila kawan dia sampai ke tengah-tengah tasik, dilepaskannya benang kan? Dilepaskannya benang, maknanya kita kata benang besar, buku besar. Habis satu buku, ikat, sambung, lepaskan lagi satu buku benang. Ya, di hujung ni ikat batu supaya tenggelam. Dia nak ngukur dalam mana tenggelam. Ya, nak ngukur dalam mana tenggelamnya. Sampai buku yang ketiga pun tak habis lagi. Fa khasafna bihi, maknanya kami tenggelamkan dia. Maknanya di situ dikatakan bahawasanya ia tidak henti-henti tenggelam. Tidak berhenti-henti tenggelam sampai ke hari kiamat. Qarun ini tadi. Itu disebut dalam suratul Qasas 76, 77, 78 sampailah ayat 84 suratul Qasas, ya, maknanya sebelumnya surah Al-Ankabut menceritakan bagaimana Allah menenggelamkan Qarun ini tadi, ya, Allah menenggelamkan Qarun. Adapun Fir'aun, tuan-tuan sedia maklum, ayat daripada surah Al-Baqarah misalnya ayat 50, banyaklah ayat-ayat yang menceritakan dia tenggelam. Tapi antaranya surah Al-Baqarah ayat 50 dikatakan wa aghraqna ala fir'aun, ya tak? Maknanya bagaimana Allah Ta'ala selamatkan wa idh faraqna bikumul bahra, apabila kami belahkan bagi kamu lautan. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, kami selamatkan kamu wahai Musa dengan orang-orang kamu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan tentera-tentera Fir'aun 600,000 orang. Zaman itu tuan-tuan 600,000. Habis dikerahnya semua lah, ya, habis dikerahnya semua untuk membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa. Haman disebut dalam suratul Qasas ayat 6, ya, disebut dalam suratul Qasas, surah yang sama, ya, ayat 6. Bagaimana dalam ayat itu dikatakan bahawa Haman ini menjadi maknanya menterinya, dan kemudian ada satu projek besar yang diarahkan kepada Haman ini, ya, yang diarahkan kepada Haman ini, iaitu ayat 38 suratul Qasas. Ayat 38 suratul Qasas, dia suruh Haman, dia assign Haman buat satu projek besar, iaitu menara setinggi-tingginya. Pasal nak lawan Tuhan Musa. Nak lawan Tuhan Musa, nak lawan Tuhan, ya, nak lawan Allah. Dikatakan dalam ayat 38 bagaimana dia nak disuruh supaya membina satu bangunan, ya, satu bangunan yang memungkinkan dia berdepan dengan Tuhan, ya, Tuhan Musa di situ, ya. Ini disebut dalam ayat. Jadi ini gambarannya bagaimana akhirnya Allah Ta'ala binasakan dan Allah Ta'ala tenggelamkan mereka bertiga di sini. Tuan-tuan dan puan, hebat bagaimanapun mereka adalah sarang labah-labah. Kita ni berlindung dengan pembesar ke, penguasa ke, tapi tak lebih daripada sarang labah-labah. Bila sampai berdepan dengan keputusan Allah, kekuasaan Allah, tak ke mana dah. Ya tak? Tuan-tuan tengoklah minggu sudah ke ataupun minggu ini, hari Isnin, macam mana Husni Mubarak dibawa ke mahkamah. Merentah 30 tahun lebih, ya tak? Dibawa ke mahkamah tu atas katil dia, ya. Sudah itu je. Fir'aun hadhihi ummah. Kata Dr. Yusuf Qardawi, Fir'aun hadha zaman, katanya. Fir'aun zaman ini. Duduk atas katil dalam bicara mahkamah, sudah tak boleh bangkit. Itu je. Apa dilakukan? Ya, apa dilakukan? Jadi hebat mana pun manusia, tak lebih daripada sarang labah-labah. Ya. Jadi dikatakan di sini, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan beberapa penjelasan, bil bayyinat, ya, dengan segala penjelasan. Walaqad ja'ahu Musa bil bayyinat, maknanya hujah demi hujah
Kiranya demo dah nampak, Fir'aun pun dah nampak betapa dia bergantung kepada tukang sihir. Tiba-tiba tukang sihir semuanya melutut sujud melihat kekuatan yang ada pada mukjizat Nabi Musa. Ya tak? Semua nak kiranya Fir'aun dia bergantung kepada sihir. Kalau dah tukang-tukang sihir semuanya sujud amanna bi Rabbi Musa wa Harun, semuanya sujud tersungkur kharru sujada di hadapan mukjizat itu, dan mereka isytiharkan beriman. Sepatutnya Fir'aun dengan sendirinya ambil pelajaran dengan hujah yang nyata itu. Dah. Sebaliknya dia maknanya dengan sombong dan takaburnya dia amintum qabla an adzana lakum, apakah kamu semua beriman sebelum aku izinkan kamu beriman? La uqatti'annakum la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, aku akan potong tangan dan kaki kamu semua secara bersilang. Aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki semua kamu tukang sihir. Padahal dia tu jadi kuat, adanya tukang sihir. Dah, sudahnya dengan tukang-tukang sihir pun disetel sekali. Dipotongnya tangan orang-orang kuatnya itu, kaki dan tangan secara bersilang. Potong tangan kiri, kaki kanan. Potong tangan kanan, kaki kiri. Oh, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Kemudian setelah itu aku akan maknanya ikat kamu di podu-podu pokok. Aku akan ikat kamu di podu-podu pokok tamar. Dia orang tengok betapa akibatnya orang yang tak ikut ragam ragam Fir'aun ni tadi. Ragam Fir'aun. Itu antara perangai Fir'aun, tuan-tuan. Maknanya kira dah nampak dah betapa lemahnya Fir'aun, di mana tukang-tukang sihir sendiri pun pakat-pakat beriman. Semua nak beriman dan beriman dengan Nabi Musa dan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga nama ini, Qarun, Fir'aun dan Haman, adalah nama yang amat penting yang bertembung dan berhadapan dengan Nabi Musa AS. Besar kemungkinan bahawa Tuhan mendahulukan menyebut nama Qarun, padahal dari sudut ranking kekuasaan bukanlah dia setinggi Fir'aun. Dia jadi orang kaya, kemudian lupa daratan, kemudian menyokong Fir'aun. Tetapi ialah kerana pada mulanya dia itu adalah kaum Musa, sebahagian daripada pengikut Musa, tapi lepas itu jadi penentang yang kuat. Itu yang diletakkan nombor satu. Dari Bani Israel tentunya dia tu, tapi bila mula jadi pengikut yang setia Nabi Musa, kemudian setelah kaya menyisihkan diri, menyombong, dahulunya beriman, kemudian meninggalkan iman kerana pengaruh harta, jauh lebih buruk dari orang kafir sejak semula sebagai Fir'aun. Adanya kalau Fir'aun itu sebelum itu dia belum faham, dia belum mengerti, dia belum mengerti, dia belum ada ilmu. Ini dia sesat dalam keadaan dia ada ilmu. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu wahai Muhammad tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia walaupun dia ada ilmu. Jadi kesesatan daripada orang yang berilmu ni lagi teruk, daripada kesesatan orang yang jahil sombong. Kesesatan daripada orang yang berilmu kerana pengaruh harta lagi teruk, yang disebut sebagai ulama dunia, yang disebut sebagai ulama usuk. Kadang-kadang bukan apa, orang selalu juga bercakap, kita ni takkanlah nak mengenepikan ulama, kita kenalah hormat ulama. Bagus dah tu, tapi kena tanya pula ulama yang mana, ulama dunia ke ulama akhirat? Tidak, ulama yang mempertahankan jusanya ke ataupun bagaimana? Sebab itu maknanya kena tengok ulama yang macam mana. Kalau ulama dunia kita tak boleh bersama, kalau ulama usul yang jahat kita tak boleh bersama. Kita akan bersama dengan ulama akhirah, ulama haq, ulama yang benar. Jadi maknanya ada ulama yang sesat, orang yang macam Haman, orang yang macam Qarun ni, dia ada ilmu, dia pengikut setia Nabi Musa, tapi kerana pengaruh harta
menyebabkan dia berubah. Ya, menyebabkan dia berubah. Ini maknanya pengajaran kepada kita tentang bagaimana pengaruh dan ujian harta ini. Adapun Haman, dia seorang yang penting di samping Fir'aun, pembesar negara, pelaksana perintah, pernah melaksanakan perintah Fir'aun supaya membuat satu bangunan yang tinggi. Puncak bangunan itu Fir'aun hendak memerangi Tuhan yang disebut-sebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Nak lawan, ya, Tuhan yang selalu Musa sebut tu pun nak lawan Tuhan itu. Begitu, ya. Itu projek itu berjaya dibina oleh Haman, ya, berjaya dibina oleh Haman tadi. Sombong, ya, dikatakan di sini bagaimana, namun, ya, mereka menyombong, stakbaru fil ardi, mereka menyombong di atas muka bumi. Ketiga-tiganya adalah sombong, membesar diri, mentang-mentang kaya, mempunyai kuasa, ya, dan tidak ada batasnya. Haman sombong kerana dia orang kepercayaan Fir'aun, dan lupa mereka akan kebesaran Allah dan kerdilnya diri mereka, kecilnya mereka di hadapan kekuasaan Allah. Ya. Jadi inilah kita kata bagaimana sudahnya tilka darul akhirah lam naj'alha liman yuridu 'uluwan fil ardh. Nun, negeri akhirat, kami jadikan dia, habuan negeri akhirat itu bukan untuk orang-orang yang menyombong di atas muka bumi. Orang-orang yang menyombong di atas muka bumi, dia tak akan dapat habuan akhirat. Bahkan di dunia pun mereka tak dapat habuan sepenuhnya. Kehebatan dan kecanggihan mereka tak lebih daripada sarang laba-laba. Sampai masanya binasa, mereka akan binasa. Dikatakan fastakbaru fil ardh wa ma kanu sabiqin. Tidaklah mereka akan kekal, bahkan mereka itu akan maknanya pupus, terluput, dan mereka itu akan pupus berdepan dengan azab Tuhan. Mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak terluput daripada azab Allah. Ujung ayat ini amat penting diperhatikan, kerana di dunia ini memang banyak manusia, betapa besar kesalahan dia boleh terluput dari tuntutan kerana pangkat, kaya, kerana dia pemerintah, raja. Di dunia ini si kecil maling ayam akan lekas tertangkap, lama pula ditahan berbulan-bulan, bertahun-tahun menunggu keputusan. Tetapi kalau orang-orang kaya, orang-orang besar, kalau mereka itu tertangkap bersalah, betapa besar kesalahan, kerap kalilah mulut undang-undang ditutup dengan kekayaan. Mulut undang-undang ditutup dengan kekayaan. Faham lah tu? Faham lah tu, ya? Bagaimana mulut undang-undang, maknanya institusi kehakiman, maknanya kita kata judiciary yang sepatutnya independent, without fear and favor, tidak ada takut dengan siapa-siapa, tidak ada memihak pada sesiapa. Tapi apabila melibatkan soal pengaruh harta, naik pangkat, ya tak? Tawaran-tawaran, akhirnya mengiyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar, orang yang ada kedudukan, maka berlakulah dakwaan-dakwaan terpilih. Ya, dikata di sini maling ayam. Maling ayam ni pencuri gila. Maling ni cakap Indonesia pencuri. Kalau setakat pencuri ayam kena. Kalau curinya main juta-juta, lepas. Ya tak? Main maknanya kita kata bilion, boleh terlepas. Jadi maknanya itu yang berlaku. Tetapi kalau orang-orang kaya bersalah, betapa besar kesalahan, kerap kali mulut undang-undang ditutup dengan kekayaan. Kalau penguasa yang bersalah, tidak ada orang yang berani menuntut. Pasal penguasa mempunyai draconian law. Draconian law maknanya undang-undang draconian. Undang-undang yang boleh, maknanya kita kata bertindak tanpa usul periksa, tanpa bicara, ya tak? Orang-orang seperti itu mudah saja luput dari tuntutan, luput dari pengadilan, luput dari hukuman. Ya tak? Kalaupun ada, hanya sandiwara, ya tak? Dan akanlah didakwa sekian banyak, kemudian lepas begitu sahaja, ya, lepas begitu sahaja. Namun berdepan dengan Tuhan, tidaklah seorang kerana kayanya seperti Qarun, rajanya seperti Fir'aun, kebesaran pengaruhnya seperti Haman, akan luput daripada tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab itu kita baca di dalam peristiwa Mi'raj, bagaimana Nabi menyaksikan seksaan-seksaan dalam neraka. Maka watak-watak Fir'aun, watak-watak Qarun, watak-watak Haman keluar balik. Ya, makna bila Nabi menyaksikan seksaan di dalam neraka masa peristiwa Mi'raj, watak ini keluar balik. Watak Fir'aun, watak Qarun, watak Haman terkeluar. Nabi menyaksikan watak-watak itu digambarkan di dalam seksaan-seksaan neraka. Ya, hukuman setimpal akan diterima mereka hamba Allah jua. Mereka kecil, sekecil tungau, bahkan lebih kecil kerana mereka itu bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tungau ni kecil tu kan ada tak? Sampai tak dapat dikesan je tak? Jadi mereka hancur dalam pembangunan. Ya, mereka hancur dalam keselesaan. Mereka hancur dalam kemegahan. Mereka tidak akan dapat bertahan dengan makna kekuasaan Allah. Sehebat dan secanggih mereka hanyalah seumpama sarang labah-labah. Ya, demikianlah perbandingan. Ya, demikianlah perbandingan. Baik tuan-tuan, kita masuk kepada ayat 40 yang kita belum baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba. Mim berjumpa mim. Ya, tak ada lah makna tak lari lah. Tapi orang tahu lah kurangnya kita dalam bab tajwid. Mim berjumpa mim, iaitu mim mati berjumpa mim, iaitu faminhum man setengah tu malas nak berdengar mana buatnya ya tak? Tapi kalau orang yang cermat nak jadi imam, dia kena lah. Kalau tidak nanti orang di belakang berlakon ya tak? Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Mim berjumpa mim. Ada juga yang tak nak dengar. Wa minhum man khasafna bihi al-ard. Wa minhum man aghraqna. Ada juga yang tak dekat. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Kesimpulan di hujung tu penting, iaitu apa? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Yang Allah tenggelamkan, ya tak? Yang Allah binasakan, ini bukan kerana Allah zalim. Ini bukan kerana Allah zalim. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah bukan nak menzalimi mereka, tetapi kanu anfusahum yazlimun. Kanu anfusahum yazlimun. Mereka menzalimi diri mereka. Dapat kuasa, lupa, lalu menindas. Dapat kekayaan, lupa, lalu menyeleweng dan menyisihkan diri daripada kebenaran. Dapat kepercayaan, lupa, lalu membina projek-projek mewah untuk menentang, ya, maknanya agama Allah dan sebagainya. Jadi bukan salah Tuhan. Kalau dibinasakan itu bukan salah Tuhan, tapi dikatakan kanu anfusahum yazlimun. Bukan Tuhan zalim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fa kullan akhadna bi dhanbi. Semuanya itu, tiap-tiap daripada umat. Kullan itu, kul maknanya tiap-tiap daripada umat itu, ya. Ini tanwin, ini dipanggil tanwin iwad, ya. Tanwin iwad an kalimah. Tanwin ini ganti kepada satu kalimah, iaitu fa kullu qaumin. Setiap daripada kaum, sama ada Lut ke, Nuh ke, Ibrahim ke, Musa ke, setiapnya itu binasa bidambihi, ya, akhadna bidambi.
kami seksa, kami binasakan mereka pasal dosa yang mereka lakukan. Jadi maknanya dosa, ianya bukan maknanya kita kata Tuhan buat